Tapi semuanya dijamin syurga, tuan-tuan. Semua 313 orang ni Allah kata if'alu ma syi'tum. Ya, apa makna if'alu? If'alu fi'il amar. Fi'il amar. If'alu fi'il. Buatlah oleh kamu semua apa yang syi'tum, engkau telah kehendaki. Buatlah apa yang kamu suka, maknanya. Qad ghafarallahu lakum. Qad, taukid ya. Ghafarallahu, Allah telah mengampunkan lakum, kamu semua. Dia merangkumi yang dah lepas dan akan datang pula tu. Sebab tu dia dapat masuk syurga walaupun ahli Badar di kalangan dia orang ni kesalahan dia besar. Macam Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang daripada sahabat yang terlibat dalam perang Badar ni, dia buat satu silap besar, membocorkan rahsia tentera Nabi kepada orang kafir Quraisy. Umar minta izin pada Rasulullah untuk potong kepala, ya, sebab bocor rahsia tentera Islam ni sangat besar. Umar minta izin pada Nabi, ya, izinkan aku penggal kepala dia ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ingat apa yang Allah dah bagi tahu kepada ahli Badar, buat apa yang kamu nak, Allah telah ampunkan dosa kamu. Ingat Umar, dia ni ahli Badar, Allah ampunkan dosa dia. Terus tak apa, tidak dihukum Hatib masa tu, kerana apa ni, Allah telah ampunkan dosa ahli Badar. Begitu juga dengan Saidina Umar. Apabila Saidina Umar nak memuliakan seseorang, Saidina Umar akan dulukan dulu Ashabul Badar, ahli perang Badar, sebab dia orang tu buat satu keputusan, memang keputusan mati, ya. Memang Rasulullah minta pandangan Muhajirin, macam mana nak pergi perang kata ni. Pergilah Rasulullah. Tanya Muhajirin, pergi, akhirnya pergilah. Macam tu je, ya. Tapi dengan berat hati. Keputusan tu menyebabkan Allah sangat redha kepada dia orang, ya. Itu kalau tak silap dalam apa ni, saya tak pasti, bukan ayat, mungkin dalam kisah sirah lah, ataupun hadis, saya tak pasti. Jadi kelebihan Ashabul Badar ni, yang 313 orang ni, menyebabkan beberapa sahabat begitu terliur tu, sebab tak dapat pergi, dia terliur tu bila dah sudah perang Badar, masa pergi semua tarik air liur kering. Kecut perut habis-habisan. Perang Badar ada, sebab dia orang bukan rancang nak perang. 313 orang ni cukup untuk pergi hambat kafilah Abu Sufyan. Memang boleh makan punya lah, ya? Sebab kafilah tak ada apa, tak ada senjata, buat barangnya. 313 pun dah berlebih dah. Oh, tak, langsung tak tahu, sebab memang tak ada terancang perang. Sebab Nabi tahu kafilah ni balik daripada Syam. Bila pergi ke Syam, dia mesti lalu kawasan Madinah. Nak balik kat Mekah, Madinah ni letak di situ. Bila Nabi tahu, Nabi putuskan sahabat, kita cari, kita ambil semula harta kita, itu hak kita. Sebab Abu Sufyan ni berniaga di Syam ni dengan harta orang Islam yang dirampas. Pergi sini, sahabat 313 pergi hambat. Abu Sufyan dia cerdik, dia lari di kawasan tepi Laut Merah, dan akhirnya kecerdikan dia, dia hantar satu orang pecut kuda bagi tahu, selamatkan kita punya harta. Oh, Abu Jahal tak boleh tahan. Dia kumpulkan betul-betul 1000. Dikerah masa tu para sahabat Nabi, bukan dikerah orang-orang Mekah, sampai beberapa orang memang terpaksa ikut, sebab kerahan tu kerahan macam paksaan. Antaranya yang ikut Abbas, pak saudara Nabi.
Dia ikut dalam perang ni, perang Badar ni, nak lawan Nabi. Antaranya Abul Bakhtari. Dia ni memang orang yang banyak tolong Nabi dulu kat Mekah. Ya, macam Mut'am bin Adi, dia tolong sebab dia kesian. Tapi dia pergi ni terpaksa. Sebelum perang Nabi isytiharkan, jumpa Abbas, jangan bunuh dia. Abul Bakhtari jangan bunuh dia. Mut'am bin Adi jangan bunuh dia. Kalau pergi ni mesti terpaksa. Nabi isytihar dulu. Ya, Abbas memang kena tangkap kat malaikat. Nabi katalah, sebab dia badan besar, ditawan oleh seorang sahabat badan cikiding. Sebab tu Nabi petikai, macam mana kau yang kecil boleh tawan empat saudara aku besar ni? Sahabat tu cerita, ada orang tolong ikat kan. Jadi Rasulullah kata itulah malaikat yang turun dalam perang Badar. Macam Abu Bakhtari ni jumpa juga, dah bertembung. Jadi sahabat Nabi kata, Rasulullah isytihar tak boleh bunuh engkau. Ya, dia kata kalau tak nak bunuh, jangan bunuh sahabat aku seorang lagi. Sahabat ni kata tak sesenarai. Ini kisah. Sahabat kau tak ada senarai. Yang kau Nabi sebut betul-betul jangan bunuh kau. Tapi Abul Bakhtari ni dia persahabatan dia kuat. Dia sayang tolong Nabi pun atas persahabatan dan kemanusiaan. Dia bela sahabat dia ni, jadi terpaksa akhirnya dia terbunuh kerana pertahankan sahabat dia yang tu. Itu kisah dia, sedih sikit ya. Okey, jadi Abu Jahal pergi sini 1,000 bala tentera lengkap, maka bertembung di lembah Badar. Tengah-tengah tu. Para sahabat yang pergi hambat tadi, dia tak balik Madinah. Tiba-tiba 1,000 datang. Wah, dia orang 313 tak lengkap. Masa buat keputusan ni, dia orang memang sempit dada betul. Jadi makna 313 orang ni tak ada langsung terbayang akan bertembung dengan 1,000 bala tentera yang lengkap bersenjata daripada Mekah ni, yang diketuai oleh Abu Jahal. Okey tuan-tuan, seterusnya tolong bacakan ayat ni. Yujadiluna. Lepas tu naka. Lepas tu fi al-haqqi ba'da ma tabayyana. Ka'anna ma. Lepas tu yusaquna ila al-mauti wa hum yanzuruna. Ayat berapa ni tuan-tuan? 6. Ayat 6 Ya. Ayat yang ke 6. Ekor dia tak nampak bang. Abang tulisan Arab saya masih Melayu lagi. Okey tuan-tuan, kita keluar perkataan yang mudah dulu. Ka maknanya engkau, iaitu Nabi Muhammad. Allah macam bercakap direct dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dan para sahabat lah maksudnya di sini. Fi al-haqqi, kebenaran, ba'da, setelah. Ini isim apa ni? Isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman atau zaraf makan biasa, dia akan jadi mudhaf. Ma jadi mudhafun ilaih.
Boleh. Isim zaraf biasa akan jadi mudhaf. Kalau dia tak jadi mudhaf, dia akan mabni jadi bagi depan. Sebab tu amma ba'du, min ba'du wa min qablu. Kalau kita jumpa ma, apa yang isim apa ni? Isim mausul. Ka'anna, ka tadi apa? Seperti mana? Kalau ka'anna, seolah-olah. Ka'annama itu seolah-olah. Dia ada kaitan dengan perkataan ka tadi juga. Ila, kepada al-maut. Wa, itu waw apa tu? Saya tengok sekejap tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok terjemahan dia. Dia terjemahkan waw tu macam mana? Kalau sedangkan apa? Surah apa ni, waw apa tu? Ayat 6. Itulah dipanggil wawul hal. Bukan terjemah dan tu. Terjemahan dia wal hal macam mana terjemahan dia? Sedangkan, dalam keadaan, ataupun kalau malas-malas tu wal hal ya. Sebab orang Arab sebut wawul hal, orang Melayu sebut wal hal atau pada hal. Kita ni memang Arab banyak dah. Hum, mereka. Yanzurun, tahu tak yanzurun? Nazara yanzuru, mereka melihat, memerhatikan, mereka melihat. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' sekejap. Huwa apa? Huwa yanzuru. Mana dia melihat? Huwa yanzuru. Huma, hum, hiya, huma, hunna, la, hunna yanzurna, mereka sedang atau akan melihat. Okey, anta tanzuru, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, anzuru, nahnu, nanzuru maknanya kami melihat. Huwa, huma, hum, wa hum yanzuruna. Apa makna wa? Wal hal, pada hal. Hum, mereka. Yanzuruna, melihat, mereka melihat. Okey, perkataan yang pertama yang kita tak tahu, patutlah. Kalau saya tanda ni, saya nomborkan ni patut tak tahu. Kalau yang saya dah tanda merah ni, tak patut tak tahu. Ini patut tuan-tuan tak tahu. Dan ini pun patut tak tahu. 3 saja yang patut tak tahu. Okey, cuba tuan-tuan tengok perkataan yujadiluna. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Kalau kita nak tahu pattern, kita buang waw nun tu. Jadi kalau huwa bunyi macam mana? Huwa, apa ni, ikut pattern tu, buang waw nun saja. Yujadilu. Cuba tuan-tuan tengok, ini fi'il mudhari' pattern apa ni? Fa'ilu, ikut pattern dia. Nombor berapa tu? Nombor 4. Sama tak? Yufa'ilu, yujadilu. Bermakna kalau tuan-tuan fi'il 4 ni, fi'il madhi dia bunyi macam mana? Fa'ala. Sebab kita kena tahu pattern dia ni. Wah, Hanan dah sampai. Cemerlang. Okey, fa'ala bermakna kalau kita nak jadikan fi'il madhi kepada yujadilu apa? Ikutlah pattern dia tu.
Jadala. Kalau kita nak cari kamus, carilah yang ni. Tetapi ini adalah fi'il madhi yang telah bertambah apa? Fa'ala alif. Jadi punca perkataan ialah jadala. Lepas tu baru cari jadala. Jadala. Asalnya jadala saja. Okey, cuba tuan-tuan cari. Muka surat? Ya, ya Kak? 55. Ya, okey, cuba tengok muka surat 55. Jumpa tuan-tuan? 55. Jadala. Okey, punca perkataan jadala. Kalau jadala makna apa? 3 huruf. Memintal, mana dia telah memintal. Tapi kalau panjang, jadala makna apa? Dia telah membantah, dia telah berdebat. Ya? Sebab itu, okey, dia punya masdar dia tu ialah mujadalah atau jidal, perdebatan, pembantahan. Jadi maknanya di sini tuan-tuan dah dapat terjemahkan dia. Kalau fa'il mudhari' hum yujadiluna, maknanya apa? Mereka membantah. Nanti mereka tu ialah para sahabat ni yang terlibat dalam perang Badar tu. Allah merakamkan peristiwa perasaan dia orang. Bila Allah cerita ni, dia orang kata betul lah. Tak boleh nak kelentong dah. Okey. Perkataan yang kedua ialah tabayyana. Itu fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kalau tuan-tuan nak ingat pattern ni, tuan-tuan kena selalu sebut baru teringat. Kalau tak, kena selalu jenguk lah. Boleh juga. Banyak student saya yang lama-lama jenguk main, teringat juga. Dia fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari' pun macam rupa dia kan, ada tak? Tetapi cuba tengok fi'il madhi, ada tak yang pangkal dia ta? Ada. Sifir berapa? Sifir 10 lagi? 9, 10. Ini atas pattern yang ni, tafa'ala. Sifir berapa tu? Bukan tafa'ala, tafa'ala. Tasydid. Sifir 9. Bermakna sama pattern dengan apa ni? Tabayyana. Tu dia fi'il madhi. Bila nampak ta di pangkal tu, kena tengok dulu. Kalau fi'il mudhari' ada ta pangkal dia, mesti ujung dia bagi depan. Ya? Ni tabayyana, sama pattern tafa'ala. Apa penambahan yang berlaku pada sifir 9 ni? Ta dengan tasydid. Jadi fa'ala punca dia kan. Kalau di sini yang kita kena buang ialah ta. Maka punca perkataan dia ialah bayana. Okey, silakan tuan-tuan. Ya. Nanti kita boleh cuba bezakan apa perkataan bana, bayana, tabayyana. Cuba bezakan. Bayana. Okey, dah jumpa tuan-tuan? Muka surat 45. 45, kolom sebelah kiri, bana. Jumpa bana? Ia telah nyata. Ia telah terang. Cuba tuan-tuan turun kat bawah, jumpa bayana. Jumpa tak? Itu bayana, itu sifir 4. Fa'ala.
Bayana. Apa maknanya? Menceraikan. Tak ada kaitan Lepas tu bayyana, itu sifir 3. Bayyana. Jumpa tak? Makna dia telah menyatakan, dia telah menerangkan. Sama makna abana. Yang tabayyana ada tak? Tak ada rezeki lah tuan-tuan. Tak ada. Okey, tabayyana, tak ada rezeki. Okey, kita cuba dibagi tahu oleh kamus kita bana. Ini sifir 1 Bana, dia telah jelas. Kalau sifir 2 abana, makna dia telah menjelaskan. Sifir 3 bayyana, ikut pattern dia, fa'ala bayyana. Dua-dua ni sama makna kan dalam kamus kita tu. Bayyana dengan abana. Okey. Kemudian sifir 4 fa'ala bayyana, dia telah menceraikan. Dan sifir 9 tidak disebut dalam kamus, iaitu tabayyana. Apa makna tabayyana dalam kita punya terjemahan Quran? Adakah? Ya, ia telah jelas, diperjelaskan juga. Tabayyana telah diperjelaskan. Siapa ada Quran terjemahan? Semua ni huwa, semuanya huwa. Ini maknanya ia telah jelas atau nyata. Ni ia telah menjelaskan. Okey, bayana, dia telah menceraikan. Tabayyana, ia telah dijelaskan, ataupun maknanya ia telah jelas ataupun nyata. Tetap huwa ba'dama tabayyana, setelah ia jelas. Kalau dalam tafsir saya ba'dama zahara, makna tabayyana ialah zahara, nyata. Okey, perkataan seterusnya tuan-tuan. Yang ketiga ialah perkataan yusaquna. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu pattern dia pattern apa tuan-tuan? Dia ada haraf illah sikit lah tuan-tuan. Tu je masalah dia. Tu fi'il mudhari' majhul tetapi yang ada haraf illah. Misal kata, kalau yaktubu, apa makna yaktubu? Ni kolom nombor 2, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yaktubu makna dia menulis. Tapi kalau jadikan kolom nombor 12, fi'il mudhari' majhul, yuf'alu. Bunyinya macam mana? Yuf'alu. Yuktabu, mana ia sedang ditulis. Kalau qara'a, yaqra'u lah fi'il mudhari'. Qara'a yaqra'. Apa makna yaqra'u? Ia sedang membaca. Yaqra'u. Kalau ia sedang dibaca, buku tu sedang dibaca, ikut pattern ni dia jadi apa? Yuf'alu yuktabu yuqra'u. Ia sedang dibaca, ia sedang ditulis. Okey, kalau dia berkata macam mana bahasa Arab? Dia berkata yaqulu. Kalau ia sedang diperkatakan, macam mana nak main dengan haraf illah? Dia akan jadi yuqalu. Yuqalu, ia diperkatakan, ia dikatakan. Kalau saqa yasuqu,
Okey, dia daripada fi'il madhi saqa. Apa makna saqa? Kalau tak tahu macam mana nak buat? Carilah kamus lah. Nanti kalau saya carikan sendiri, nanti saya seorang je tak tidur. Okey, cuba tuan-tuan cari Kalau sin alif qaf tak jumpa sin wa qaf. Sin ya qaf. Kena main harf illah. Harf illah tu makna alif, waw atau ya. Sin ya qaf. Saya rasa juga kadang-kadang saya menyeksa tuan-tuan sebab belikan kamus yang halus tulisan dia. Kecil dan halus. Saya pun dah menghadapi masalah ni. Kalau tuan-tuan rasa gila penat. Cuba tuan-tuan tengok muka surat 155 kolom sebelah kiri atas sekali. 155. Apa makna saqa? Menghalau. Yasuqu sebelahnya dia sedang menghalau. Sauqan masdar penghalauan, pengusiran, penghambatan, itu sauq. Okey, kalau kita dah dapat yasuqu makna dia sedang menghalau. Kalau yusaqu dihalau, dihambat, diheret. Yasuqu maknanya dia sedang, seolah-olah dia sedang diheret. Yusa ka'annahum yusaquna. Kalau dia kata sini yusaquna ilal maut muhaqqaq. Boleh tuan-tuan? Sebab yang dalam kamus hanya bagi fi'il madhi, maklum saqa dia telah menghalau, dia telah mengheret. Yasuqu fi'il mudhari', maklum dia sedang atau akan mengheret, menghalau. Yang ni kita kena buat sendiri. Dia tak bagi. Macam fi'il dalam kamus bagi yaqulu. Betul? Qala yaqulu, yang ni tak bagi. Kita kena buat sendiri. Kalau ni dibagi qara'a yaqra'u, ni tak dibagi. Okey, kalau ni kataba yaktubu dibagi. Yuktabu buat sendiri. Sebab kita tukar saja baris majhul ni, formula dia ialah baris pertama naklah baris, kalau fi'il majhul baris depan, dan ni apa? Itu baris sebelum akhir. Jangan kata baris yang ketiga sebab nanti kena 5 huruf. Dia mesti sebelum akhir dia baris atas. Pertama ni. Macam ni sebelum akhir dia. Tapi tak dapat nak dibariskan alif, dia kembali kepada qala. Yusaqu, yuqalu, yuqra'u, yuktabu. Okey, jadi bermakna yusaquna fi'il mudhari'. Dhamma dia apa tuan-tuan? Hum. Okey. Maknanya hum yusaquna maknanya mereka dihalau atau diheret. Mereka tu diheret. Ini fi'il apa dipanggil? Fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Mudhari' apa? Majhul, iaitu kolom nombor 12 tu. Fi'il mudhari' majhul. Kalau kolom nombor 2 itu fi'il mudhari' apa dipanggil? Maklum. Yang biasa tu kita tak tulis maklum, tapi maklum lah. Fi'il mudhari' sedia maklum. Sebenarnya maklum tu maklum pelaku dia. Ini tak tahu siapa melakukan. Dia ditulis, ia dibaca, ia dikatakan, ia diheret. Mereka diheret ilal maut wahum yanzurun, dalam keadaan mereka melihat. Yanzurun. Okey, di sini kita sudah tahu 3 perkataan yang kita patut tak tahu, patut dibincangkan. Maknanya 3 perkataan tu patut dipelajari dalam kelas. Ada pun yang merah-merah ni tak payah datang kelas pun tahu. Itu maknanya Ya. Ba'da, kenapa?
Aha. Okey. Tuan-tuan, kebanyakan isim zaraf zaman atau makan dia akan jadi mudhaf sebab dia tak boleh berdiri. Macam kata perkataan ba'da. Selepas apa? Saya kata selepas sembahyang dia jadi apa? Ba'da solat. Mesti ba'da solati. Ya? Atau kita kata perkataan amam. Apa makna amamah? Di depan. Depan apa? Amamal masjid. Mesti amamal masjid. Mudhaf ilaih. Ya? Semua isim zaraf dia akan jadi mudhaf. Ya? Qabla. Qabla apa? Sebelum apa? Saya kata saya datang sebelum, tapi sebelumnya. Macam mana? Qablahu. Boleh tak dia jadi mudhaf? Sebab ni mudhaf ilaihu, dhamir muttasil dengan isim. Dia boleh, memang dia akan jadi gitu. Ma ni adalah isim mausul. Makna dia ni boleh jadi mudhaf, tak ada alif lam dan tanwin. Dia ni tak bagi bawah sebab apa? Mabni. Isim mausul mabni. Jangan hiraulah kat dia. Dia tak akan baris bawah sampai bila-bila. Okey tuan-tuan. Makna perkataan ni nak disandarkan selepas. Selepas apa? Apa yang. Ya? Masa kata biasanya amma ba'du. Biasa dengar tak ni tuan-tuan? Kecuali takut alhamdulillah khatib tu dah tak dengar apa-apa dah. Sebab tu tuan-tuan tak perasan khatib tu dia kata amma ba'du faya ibadallah ittaqullah. Tu tidur. Ini dia akan jadi mabni bagi depan sekiranya dia tidak jadi mudhaf. Itu je. Kalau isim zaraf ni dia tak jadi mudhaf, dia tak bersandar. Amma ba'du titik. Itu memang. Dia selepas dia mesti kata min qab. Mesti kata min qab. Dia mesti min qablu. Tapi tuan-tuan sandarkan sahaja daripada sebelum mereka. Dia akan jadi apa? Him. Bila ada yang mudhaf ilaih dia akan jadi macam biasa semula. Min. Lepas tu qabli. Mesti bagi bawah lah. Itu lepas haruf jar. Kalau dia tak ada dah, tak ada sandaran sebelah dia, dia akan bagi depan. Min qablu, min ba'du, amma ba'du. Apa makna amma? Adapun ba'du selepas tu, selepas ucapan. Adapun maknanya amma ba'da hazihil muqaddimah. Adapun selepas muqaddimah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, doa-doa tu amma ba'du. Tapi dia tak nak sebut amma ba'da hazihil muqaddimah ittaqullah. Selepas pendahuluan ini takutlah kamu kepada Allah. Okey tuan-tuan. Yujadiluna. Terjemahkanlah. Tuan-tuan dah sampai tutup dah. Membantah. Mereka membantah. Okey? Jangan balik tuan-tuan, ni cerita ni menarik juga ni. Ya? Selepas ni banyak ayat kita ni kena sambung lepas raya juga. Perang Badar lagi. Tak habis perang Badar walaupun lepas raya. Okey, yujadiluna, mereka membantah. Fa'il apa ni? Fa'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Hum. Dhamir dia. Mereka tu siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Badar membantah. Mana maf'ul bihnya? Ka. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Dhamir muttasil dengan fi'il. Mereka iaitu para sahabat membantah engkau wahai Muhammad. Ya? Fi al-haqqi. Kebenaran. Al-haqqi itu kalau dalam tafsir saya dia maksud al-qital. Iaitu apa makna qital? Peperangan. Membantah engkau tidak bersetuju dalam keputusan perang. Nak perang.
Ya, sebab asalnya nak pergi mengambil harta dagang Abu Sufyan, tiba-tiba ubah keputusan perang. Mereka itu membantah engkau wahai Muhammad pada kebenaran itu. Ya, pada keputusan nak berperang ba'da Selepas ma apa yang tabayyana, dia jelaskan, ia telah nyatakan. bukan nyatakan, jelas je. Ia telah jelas atau ia telah dinyatakan. Okey, tabayyana ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Okey, fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Al-haq. Selepas apa yang ia telah jelas, kebenaran itu telah jelas, iaitu keputusan untuk berperang semua. Al-haqqu tu maknanya ialah perang. Ba'dama zahara lahum. Selepas kebenaran itu, maknanya jelas kepada mereka akan terlibat dalam peperangan tersebut. Dan mereka faham bahawa mereka itu membantu agama Allah, dan mereka pun jelas bila mati pun bukan mati katak, terus masuk syurga. Tapi perasaan tu tak boleh nak kontrol. Sebab satu peperangan yang sangat berat sebelah. Mereka tetap bantah dalam hati mereka. Ya Allah, bolak-balik ni membantah ni, kebanyakan bantah dalam hati ni. Ia tak setuju, tak puas hati dalam kebenaran itu, iaitu dalam keputusan untuk berperang selepas ianya telah jelas. Jelas hukum hakam dia, jelas dia punya pahala dan dia punya fadilat mati syahid semua tu. Ka'annama, seolah-olah, yusaquna, mereka itu dihalau atau diheret ilal mauti, kepada kematian. Maknanya kalau perang tu macam pergi bunuh diri lah, tak bersiap apa, lepas tu suruh perang. Macam seolah-olah perasaan dia orang ni, ya Allah, ya Rasulullah, kata kamu ni nak apa ni, matikan kami semua ke, nak bunuh ke? Seolah-olah macam tu perasaan dia. Nabi ajak perang juga macam nak bunuh dia orang. Itulah dia orang punya perasaan masa tu. 313 orang yang tak lengkap bersenjata. Nama yusaquna ilal mauti wal halhum, mereka yang zuruna, melihat apa? Melihat kebenaran, melihat asbab-asbab kebenaran tu. Dia tahu ni Nabi. Dia bukan masa sahabat tu bukan tak percaya ni Nabi, tak adalah sampai dia kata ini pembohong lah ni, macam ni. Tak, dia orang tetap mengaku tu Nabi, dan apa yang diperintahkan ni wahyu, tapi perasaan tak boleh tahan. Seolah-olah mereka itu diheret kepada kematian dalam keadaan mereka tu melihat sebenarnya kebenaran tersebut. Ini dirakamkan perasaan mereka ini dalam perang Badar. Sebab dia orang rasa dari segi hukum zahir dia memang mati semua, habis akan dikeroyokkan oleh tentera Abu Jahal. Sebab tu dalam kisah ni nanti banyak yang Allah susun untuk dia orang, dia orang turun hujan pula, jadi segar semula, jadi semangat. Lepas tu tengah sibuk-sibuk, tengah ketakutan, tertidur pula. Tertidur terus dapat tenaga, nampak semangat. Jadi lepas tu kita akan tengok cerita dia macam mana Allah tengokkan 1000 orang ni, sahabat-sahabat tengok sikit dia lagi jadi semangat. Lepas tu orang kafir tengok memang sikit dah semangat. Memang Allah masa tu rancang untuk pelagakan dia orang betul-betul. Bagi satu pukulan habis kepada orang kafir masa tu. Itu kalau kita baca kisah-kisah selepas ni. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan tuan-tuan? Ya. Ini doa Nabi minta sungguh-sungguh. Macam mana Rasulullah berdoa? Cuba tuan-tuan terjemahkan doa ni.
Allahumma. Ya Allah. Ya. In. In ni apa tuan-tuan? Jika haraf syarat in tuhlik, syarat dia akan mematikan satu fi'il mudhari'. Makna tuhlik, halaka, binasa. Kalau ahlaka yuhliku, membinasakan, menghabiskan. Hadhihi, ya, ini al-usbah, al-usbata, kumpulan. Ini kumpulan-kumpulan ini. Cuba terjemahkan tuan-tuan. Allahumma, ya Allah. In, jika. Tuhlik, anta tuhlik, engkau tu siapa? Allah menghancurkan. Hadhil usbata, kumpulan ini, kumpulan 313 orang ni, ya Allah. Ya. Lam, apa maknanya? Tu'bad. Ya. Okey. Lam ke saya tak pasti, la ke? La tu'bad. Tuan-tuan tolong terjemahkan fi'il mudhari' majhul. Kalau ya'budu, mana apa ya'budu? Dia menyembah. Kalau yu'badu, majhul, ia disembah. Kalau tu'badu, engkau disembah. La tu'bad, engkau ya Allah tidak disembah. Pasti engkau tidak disembah. Ya. Fil ardi, di bumi ini. Lebih kurang macam ni lah tuan-tuan, ya. Dia punya doa, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa biasanya adabnya au? Apa makna au? Kama, seperti mana qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adabnya lah kalau saya tersilap, ataupun seperti mana yang Rasulullah sebut betul-betul. Bukan seperti saya ni, tapi lebih kurang makna dia macam itulah. La tu'bad maknanya ini jawab kena jawab dengan pasti. Pasti engkau tidak disembah fil ardi, di muka bumi ini. Macam mengugut, tapi itu doa Nabi letakkan, ya Allah tolonglah 313 orang ni. Ya, sebab ini core group yang akan memastikan penerusan agama. Orang yang terhebat dan terbaik di kalangan sahabatku sekarang ni berkumpul kat sini. Kalau 1,000 orang ni musnahkan ni, lepas ni ya Allah, macam mungkin tak ada agama dah. Macam tu. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Allahumma, ya Allah, in tuhlik, engkau menghancurkan hazihil usbata, kumpulan ini, iaitu 313 orang terbaik ini, sahabat-sahabat besar semua dekat situ. La tu'bad, jawab pasti, ya, pasti engkau tidak disembah fil ardi. Sampai begitu sungguhlah Nabi itu berdoa minta tolong menangkan kumpulan tersebut. Walaupun dah tamat doa ni, tapi masa pun belum tamat lagi. Itu trik saya nak tamat kan. Ingat sampai dah pukul 1, tak sampai-sampai lagi. Kira sedekah je lah 3 minit kat saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا واغفر لنا واجعلنا من عتقائك من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.